Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang. Ya. Jadi topik perbincangan saya hari ini adalah keterdesakan bukan hanya kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin kerana tahu kebencian rakyat terhadap kerajaan adalah teramat tinggi dan berkemungkinan amat tinggi seandainya pilihan raya umum diadakan dalam masa terdekat ataupun tahun ni memang Perikatan Nasional boleh hangus terus, dan kalau lagi lama tunggu lagi teruk keadaannya. Jadi tahap meluat rakyat dah sampai satu tahap di mana apa jua yang dilakukan ni ditolak. Okey. Tetapi bukan hanya kerajaan pimpinan Muhyiddin yang cemas. Yang saya lihat Barisan Nasional turut cemas. Dan kita sudah masuk ke dalam fasa propaganda dan persepsi, perang saraf yang kita dulu saksikan sebelum PRU 14 yang dimainkan oleh Barisan Nasional di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi kalau dulu rakyat menolak BN sebab kerajaan bongkak, kerajaannya kemauk kuasa, kemauk darjat dan juga kemaruk wang kuasa dan kedudukan. Masalah-masalah yang sama kita boleh lihat sekarang cuma 10 kali ganda, dan kemarahan rakyat juga 10 kali ganda. Jadi ini adalah satu petanda yang amat buruk, dan pihak-pihak yang berkaitan dalam Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sudah tahu. Okey, tetapi satu-satunya perkara yang mereka tahu buat adalah perang persepsi, perang saraf. Mereka tidak tahu berfikir di luar batasan strategi tersebut. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi satu perkara yang amat mencemaskan semua. So perang persepsi sedang dimainkan, dan pentadbiran ini boleh dikatakan pentadbiran Najib 2.0. Cuma Perdana Menteri dia Muhyiddin, tapi dia ala pentadbiran Najib. Cuma bezanya tahap kemarahan lebih tinggi, tahap bongkak lebih tinggi, tahap kemaruk kuasa, wang, kedudukan, darjat ni semua lebih tinggi, dan kali ini ada PKP dan darurat, ya. Dan satu lagi beza yang ketara ialah kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak seharusnya menjadi kerajaan kerana sudah hilang majoriti sebaik sebelum nasihat diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk isytiharkan darurat. So sepatutnya Muhyiddin tak jadi Perdana Menteri lagi, dan keadaan sebenarnya teramat kritikal, dan tanpa pilihan raya dalam masa terdekat negara ini akan mudarat. Dah sampai tahap kehancuran, dia akan menjurus ke kemudaratan. Okey, kemudaratan ekonomi dari segi ekonomi negara, ekonomi rakyat, kemudaratan dari segi kestabilan politik, kemudaratan dari segi kesejahteraan rakyat, keamanan dan sebagainya. Dan ianya sedang menghala ke arah itu. Dan kerajaan telah gagal menyelesaikan satu-satunya masalah yang menjadi ujian kepada kepimpinan Muhyiddin, iaitu pandemik COVID. Dah gagal teruk, dan nampak jelas kerajaan tidak tahu apa yang ingin dibuat. So perang persepsi sedang dimulakan atau telah dimulakan, dan ianya amat ketara ataupun dan dahsyat perang saraf ni. Saya ingat lagi perang saraf yang dimainkan oleh sel-sel media Najib apabila serangan 1MDB berlaku terhadap 1MDB. Apabila tercetusnya skandal 1MDB ni, jadi Najib diserang oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mengatakan bahawa Najib telah mencuri dana negara, yang menyatakan dengan tepat bahawa Rosmah mencampuri urusan kerajaan, mengatakan sekiranya Najib tidak disingkirkan dalam pilihan raya atau disingkirkan sebelumnya itu, maka negara kita akan hancur, dan bahawasanya Najib ini telah tukar parti UMNO ni kepada parti Najib. Semuanya betul, dan kita sudah lihat sabitan bersalah Najib. Saya ingat lagi pada masa tu
Najib mengerahkan orang-orang dia memegang satu kad, ya, I love PM, saya sayang PM, ya, PM prihatin, PM berjiwa rakyat, ya. Mereka masih duduk di dalam kepompong propaganda atau kepompong zaman lama, tidak berubah mengikut peredaran zaman, dan mereka memikirkan strategi-strategi membeli pengundi ini akan berjaya. Strategi-strategi sebegini mungkin akan menunjukkan tanda-tanda kejayaan dalam pilihan raya kecil seperti yang kita nampak di pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Jadi Najib dah teruja bahawa benda tu sebenarnya semuanya berjaya. Tetapi pilihan raya kecil adalah isu-isu setempat dan rakyat tahu benda tu tidak akan mengubah lanskap politik negara. Tetapi di dalam zaman IT yang maju ni, media sosial di mana maklumat boleh didapati di mana-mana sahaja, rakyat sudah makin matang, dan apabila sampai pilihan raya umum, bukan sahaja pertimbangan rakyat atau pengundi adalah terhadap isu-isu negara, isu-isu masa depan. Rakyat melihat jauh ke hadapan, ya, dalam 5 tahun ni adakah kita rela ditadbir oleh puak ini dan sebagainya, dan mereka lebih peka dan lebih sensitif terhadap isu-isu rasuah, kemaruk kuasa, wang kedudukan, isu-isu di mana mereka merasakan isu-isu yang melibatkan, ya, pemimpin duduk dalam kemewahan sementara rakyat menderita dan sebagainya. Mereka lebih peka, lebih sensitif terhadap perkara ini sebab kematangan mereka dah jauh lebih tinggi, dan mereka menolak kerajaan yang kemaruk wang, kuasa kedudukan, kemaruk darjat, bongkak, ya, sementara rakyat seksa. So walaupun Najib menunjukkan peningkatan dalam pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar, bila sampai pilihan raya kecundang terus. Dan tetapi perang apapun, perang persepsi yang dimainkan kem Najib ni mudah. Alihkan perhatian daripada isu sebenar. Contohnya apabila Sarawak Report menerbitkan, ya, dokumen-dokumen sebagai bukti, ya. Memang saya mengaku Sarawak Report ni dia ambil kebenaran kemudian dia tokok tambah dengan kepalsuan. Itu betul. Tetapi apapun, Sarawak Report telah menerbitkan dokumen-dokumen sebagai bukti yang akhirnya sampai ke mahkamah, yang akhirnya terlibat juga dalam sabitan bersalah Najib dalam kes SRC, ya. Dan tidak pernah dibuktikan bahawa dokumen-dokumen itu salah, malah tidak timbul penghujahan itu dalam penghujahan oleh Peguam Bela Najib. Jadi memang nampak dokumen-dokumen tersebut sahih. Tapi Najib tidak ataupun sel-sel media dia tidak bincangkan dokumen-dokumen tersebut. Mereka mengalihkan perhatian kita kepada perkara-perkara, bagaimana Claire dapat dokumen tersebut, bagaimana Wall Street Journal dapat dokumen-dokumen tersebut, ada kebocoran, ada pemalsuan dan sebagainya. Okay, jadi mereka fokus kat situ. So itulah helah yang dimainkan oleh Najib. Tapi kita dah tahu banyak penipuan oleh sel media Najib, ya, dan orang-orang yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Najib. Seperti penipuan yang saya sendiri telah diberitahu, menyebabkan saya telah menulis beberapa perkara sehingga saya terpaksa meminta maaf kepada beberapa individu. Contoh penipuan yang paling ketara adalah kononnya Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng dibayar 500 juta oleh Mahathir dengan syarat Mahathir boleh jadi Perdana Menteri. Itu tipu. Contoh lagi adalah Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan Matthias Chang telah membantu mereka laporan DOJ yang akhirnya disampaikan kepada FBI dan DOJ dan menjadi asas kepada saman yang dikenakan oleh DOJ terhadap pihak-pihak tertentu. Itu semua penipuan. Dan saya pun telah meminta maaf kepada Khairuddin dan belum lagi kepada Matthias Chang. So, banyak penipuan oleh orang-orang yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Najib. Najib pula sebelum PRU 14 diberitahu bahawa Jolo tiada kaitan langsung dengan 1MDB. Selepas PRU 14 diberitahu bahawa Jolo ada kaitan langsung dengan 1MDB dan sepatutnya Jolo lah didakwa dahulu. Ya, itu paling ketara. Keduanya,
dana yang 2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun peribadi memang sah derma dan ianya adalah daripada Raja Arab Saudi, dan saya tahu siapa yang memasukkan dana tersebut ke dalam akaun saya. Selepas PRU14 dah tahu kalah pilihan raya, apabila kalah pilihan raya, dan dah tahu kes SRC dan kes 1MDB ini akan bawa ke mahkamah. Dah tahu satu negara boleh lihat apa yang dihujahkan di dalam mahkamah. Tiba-tiba dalam satu interview dengan Al Jazeera pada tahun 2018, Najib mengaku bertentangan dengan apa yang dia beritahu sebelum PRU14, iaitu dia kata dia hanya anggap duit yang masuk itu adalah dana, dan dia tidak sahkan siapa yang masukkan dana tersebut ke dalam akaun dia, ya. Jadi penipuan-penipuan ni ketara dan anda boleh lihat sendiri, tetapi mereka mengalihkan perhatian anda, mereka membincangkan perkara-perkara yang tidak berkaitan, sehingga anda tidak tertanya soalan yang paling penting, mengapakah Najib tidak menyaman Claire Newcastle Brown atau Sarawak Report, ya. Kalau Hadi boleh saman Sarawak Report, mengapa Najib tak saman? Ya, mengapakah Najib tidak dedahkan kalau benar ataupun sel-sel ataupun pihak-pihak yang berkait secara langsung atau tidak langsung lah dengan Najib ni yang memainkan cerita kononnya Mahathir telah bayar WSJ, telah bayar Sarawak Report, ya. Ini semua cerita-cerita je. Walhal pihak-pihak yang berkaitan tu mendedahkan dokumen demi dokumen demi dokumen. Mengapa Najib tak dedahkan dokumen untuk membuktikan, ataupun pihak-pihak yang berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Najib, mengapa tak dedahkan dokumen membuktikan bahawa bayaran ini telah dibuat? Jadi banyak perkara untuk mengalih perhatian, dan itu adalah strategi trademark dalam pentadbiran Najib. Jadi strategi ini sedang dimainkan semula kali ini oleh kedua-dua pihak, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Saudara-saudari, kalau kita lihat, ada satu istilah yang memang silap digunakan oleh media arus perdana, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional. Pertama sekali, kita kena selalu letak perkataan pimpinan, ya, sama ada Kerajaan Pimpinan Barisan Nasional atau Kerajaan Pimpinan Pakatan Harapan atau Kerajaan Pimpinan Perikatan Nasional. Sebab kerajaan tu bukan milik, ya, mana-mana parti. Keduanya, kesilapan yang paling ketara ialah kerajaan ini bukanlah Kerajaan Pimpinan Perikatan Nasional, sebab kerajaan ini terbentuk daripada gandengan ahli-ahli parlimen, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, ya, dan juga segelintir kecil ahli parlimen yang lain. So ini adalah kerajaan pimpinan gandengan PN dan BN atau Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kerana di dalam kerajaan tu saya tak kisah siapa yang kerusi lebih, siapa yang kerusi kurang, tetapi menteri-menteri dan timbalan menteri adalah daripada Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Oleh kerana dah cemas, sekarang berlaku strategi nak alihkan perhatian. Apa yang contohnya anda lihat Najib lantang bersuara, ya, menentang pentadbiran Muhyiddin dari segi cara COVID ditangani. Tetapi sebelum keputusan mahkamah dia dibuat dalam kes SRC, ya, iaitu keputusan salah, dia tidak begitu kritikal terhadap pentadbiran Muhyiddin dalam kes menangani COVID. Malah ada detik-detik di mana pentadbiran telah dipuji untuk cara ianya menangani COVID. Itu satu, ya. Mengalih perhatian ni berlaku, saya lihat selepas dia didapati bersalah lah. Itu yang saya lihat, ya. Saya bukan dakwa ini disengajakan, itu yang saya lihat berdasarkan laporan-laporan media, kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Najib di Facebook, ya. Jelas dari tarikh itu persepsi Najib terhadap Perikatan Nasional berubah terus, ya. Kalau dulu kurang kritikal, kini terlampau kritikal. Itu satu. Jadi dia menjadi kritikal terhadap pentadbiran Muhyiddin. Apapun Muhyiddin, pentadbiran tu yang ini tak betul, yang tu tak betul, yang ni tak betul, yang tu tak betul. Tapi Najib lupa. Saudara-saudari,
kalau benar pentadbiran ini Muhyiddin dah hilang majoriti ke, ataupun UMNO lah secara am lah, banyak yang bersuara, khususnya tim A, tapi secara amnya UMNO banyak yang bersuara Muhyiddin dah hilang majoriti, perlu letak jawatan bla 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 dan sebagainya kan. Jadi mereka dengan jelas sedang memberi gambaran bahawa kerajaan ini tidak tahu menangani wabak COVID dan tidak tahu urus tadbir negara, ya, sejajar dengan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh pakar-pakar berhubung situasi ekonomi negara, di mana apabila menjelaskan mengapa ekonomi kita begitu teruk, mengapa pelaburan terus asing ke Malaysia begitu terteruk di rantau ini dan paling teruk sejak tahun 1990-an, sebab yang diberikan oleh pakar-pakar ekonomi dari international ni adalah masalah takbir urus dan juga ketidaktenteraman politik. Itu jelas telah dinyatakan. Jadi sejajar apa yang UMNO merungut ni pasal kerajaan ni sejajar. Tetapi persoalan saya, mengapa UMNO merungut? Kalau anda rasakan kerajaan ini tidak tahu menangani wabak COVID, yang menjadi rungutan anda dari tahun lepas lagi. Kalau anda dah tahu kerajaan ini tidak tahu urus tadbir negara, maka kerajaan sedemikian tidak akan tahu cara membentuk satu belanjawan ataupun cadangan belanjawan yang sesuai dengan polisi-polisi yang matang, polisi-polisi yang sesuai untuk melawan COVID, untuk urus tadbir negara. Jadi mengapa, persoalan saya, Han cakap besar sekarang, mengapa belanjawan diluluskan oleh UMNO? Hanya seorang sahaja yang tidak ingin terlibat dalam undian belanjawan, iaitu Tengku Tan Sri Razali Hamzah, sebab beliau dengan jelas menyatakan bahawa keabsahan kerajaan ini tidak pernah dibuktikan. Jadi dia menggelar kerajaan ini kerajaan tidak sah dan dia tidak ingin terlibat dalam proses pengundian tersebut. Yang lain tu, mengapa sokong belanjawan? Mengapa pada ketika itu anda sokong belanjawan sedangkan anda dah beri gambaran dengan yang jelas bahawa kerajaan ini tidak mampu atau tidak tahu urus tadbir negara, urus tangani masalah COVID dan sebagainya. Jadi macam mana anda nak harapkan satu kerajaan yang tidak tahu urus tadbir, yang tidak tahu menangani masalah COVID ni untuk membentuk satu belanjawan dan seterusnya menggunakan belanjawan ataupun mengagihkan dana belanjawan ini dengan cara yang bertanggungjawab untuk memerangi wabak COVID dan untuk mengurus tadbir negara? Mengapa anda sokong? Ya, apabila anda dah nampak dana dimasukkan, jasa dihidupkan semula, ya, cuma dinamakan semula jadi JCOM, tapi dana-dana yang mencurigakan diwujudkan, mengapa sokong? Mengapa bising sekarang? Itu satu. Kedua, jangan lupa pihak yang bertanggungjawab terhadap cadangan belanjawan adalah UMNO juga, kerana ada menteri-menteri dari UMNO, ada timbalan-timbalan menteri dalam kerajaan dari UMNO. Jadi sebelum belanjawan dibentangkan, benda itu akan dibincangkan oleh kementerian-kementerian berkaitan di dalam kabinet, ya. Dan ini adalah kerangka belanjawan ketika ianya dicadangkan sebelum pengundian. Ini adalah kerangka belanjawan, ini adalah cadangan belanjawan yang dipersetujui oleh jemaah menteri termasuk UMNO. Jadi mengapa nak pertikai? Saya tak nampak pun menteri-menteri itu berdiri dalam parlimen untuk menolak belanjawan atau tidak undi belanjawan. Saya tak nampak pun. Ya. Sama juga dengan darurat. Ada ramai dalam UMNO tu yang mempertikaikan nasihat yang diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap yang di-Pertuan Agong berhubung darurat, sebab Muhyiddin dah hilang majoriti apabila Ahmad Jazlan, ya, menarik diri, kemudian diikuti dengan Nazri Aziz dan sebagainya. Tetapi apabila Ahmad Jazlan tu tarik diri, automatik dia dah hilang majoriti. Dan walaupun Menteri Undang-Undang telah beritahu bahawa Muhyiddin masih sah, itu hanya retorik. Tidak pernah ditunjukkan bukti yang menunjukkan bahawa Muhyiddin mempunyai majoriti, ya. Tetapi so dipertikai, UMNO pertikai darurat, ya, nasihat yang diberikan oleh Muhyiddin. Tetapi lupakah UMNO bahawa sebelum Muhyiddin ke Istana Negara untuk meminta atau menasihati yang di-Pertuan Agong agar darurat diisytiharkan, dia mendapatkan persetujuan semua menteri kabinet.
termasuk menteri-menteri UMNO. Maknanya UMNO sebenarnya wakil-wakil mereka dalam kerajaan telah bersetuju cadangan Muhyiddin agar darurat diisytiharkan. Bukannya saya tak setuju dengan hujah-hujah UMNO ni, berhubung kepincangan kerajaan, semuanya tepat. Tetapi UMNO terlibat sama. Cuma UMNO ni sekarang sedang alihkan perhatian anda daripada hakikat bahawa kerajaan ini bukannya kerajaan pimpinan Perikatan Nasional, tetapi kerajaan gandengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Mengapa nak alihkan perhatian? Sebab mereka tahu keadaan kedua-dua Perikatan Nasional dan Barisan Nasional adalah kritikal. Mereka tahu bahawa kebencian rakyat terhadap Muhyiddin ni dah menjadi menyeluruh dan amat teruk. Jadi mereka dah tahu Barisan Nasional dibenci, tetapi sekurang-kurangnya mereka tak nak kebencian terhadap Muhyiddin juga menjala masuk ke dalam dan menyelubungi Barisan Nasional. Jadi mereka sekarang cuba menjarakkan diri mereka dari Barisan Nasional, dan seterusnya cuba memberi pas kata putus, sama ada anda dengan Muhyiddin atau anda dengan kita. Itu yang saya nampak. Tapi kesemua ini tidak akan menyelamatkan keadaan. Ini adalah kerja-kerja orang-orang terdesak. Okay? Keadaan sudah kritikal. Rakyat betul-betul dah rasa tertekan. Bukan sebab COVID lagi. Persepsi rakyat. Ini kita jangan cerita betul atau tidak betul. Okay, kalau dulu saya buat hujah, saya beri fakta dan sebagainya, kali ini saya cuma nak fokus kat persepsi rakyat. Persepsi rakyat, ya, saya pun terkejut sedikit lah. Kalau jumpa contohnya secara rambang lah, 10 orang, rawak 10 orang. Majoriti 7 hingga 8 akan beritahu COVID ni memang digunakan sebagai perisai oleh Muhyiddin. Darurat ni hampir semua. Kalau tanya dalam 10, setakat pengalaman saya lah, 10 daripada 10, tanya 100 daripada 100 akan beritahu darurat ni perisai, digunakan sebagai perisai oleh Muhyiddin kerana kerajaan dia dah jatuh. Dan mereka selalu akan sebut Sabah. Sebenarnya angka COVID ni, bila sampai masa Muhyiddin lebih pentingkan kuasa daripada kesejahteraan rakyat, dia akan buat pilihan raya. Sama macam Sabah. Sabah angka dah menggila, tapi pada masa itu oleh kerana Muhyiddin inginkan pilihan raya berterusan, UMNO inginkan pilihan raya berterusan, dan Muhyiddin ingin letak ketua menteri daripada PPBM, tidak disebut, kita perlu ada darurat di Sabah untuk hentikan pilihan raya ini. Jadi saya tidak percaya, atas dasar itu saya tidak percaya bahawa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Muhyiddin adalah demi kesejahteraan rakyat. Itu satu daripada banyak contoh yang membuktikan, yang saya dah hujahkan dalam beberapa live sebelum ni, buktikan bahawa kerajaan ini tidak prihatin rakyat dan kemauk wang kuasa kedudukan, darjat dan menyeksa rakyat dan juga menghukum rakyat atas kesalahan menteri, atas kesalahan ahli-ahli parlimen blok kerajaan. So, negara dah tenat. Okay? Dan dah sampai masa di mana rakyat perlu memilih semula kerajaan dan rakyat tertunggu memilih semula membuat wakil-wakil mereka dalam parlimen, dan rakyat saya lihat dah bersedia. Mungkin mereka tidak puas hati kalau benda tu dilakukan pada ketika wabak COVID ni, tetapi mereka tetap merasakan sudah tiba masanya kerana keadaan dah jadi tak masuk akal, keadaan dah jadi mengarut dan melarat, dan mereka tahu kalau benda ni tidak dihentikan, negara ni akan hancur. Okey? So itu pesanan saya hari ini, sebab saya lihat ada live-live yang dibuat, penulisan-penulisan yang dibuat, ya, saya lihat ada percubaan, especially dari Barisan Nasional, especially daripada UMNO dan khususnya daripada tim A ni, untuk cuba alih perhatian kepada Muhyiddin sahaja. Memang betul banyak sangat kepincangan dalam pentadbiran Muhyiddin, tetapi ini adalah masalah kolektif kerajaan, pimpinan gandengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, melibatkan PPBM, melibatkan PAS, melibatkan
UMNO, melibatkan MCA, melibatkan MIC, ya. Bukannya masalah Muhyiddin seorang. Okey. So, dengan itu saya akhiri live saya. Jangan lupa dalam sejam 2 jam lagi di ruang komen saya akan letak link kepada saluran Telegram saya. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya. Sehingga kita berjumpa esok atau lusa. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Kuasa Ketiga, salam pejuang.